طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم نواصل دراستنا في الباب الثاني أو في الدرس الثاني من كتاب اللغة العربية الأولى تحت الموضوع هيا ندرس اللغة العربية. هيا ننظر إلى الكتاب. ها هو الكتاب. طيب اقرأ معنا، اقرأ معي. سأقرأ لكم وأنتم ستستمعون إلي. الدرس الثاني، هيا ندرس اللغة العربية. ننظر إلى النص. النص هنا، النص يعني الحوار. المدرس، هذا الحوار يتكون من المدرس والطلاب. وقال المدرس مساء الخير، وقال الطلاب مساء النور. المدرس: كيف حالكم؟ الطلاب: نحن بخير والحمد لله. قال المدرس: أنا مدرس اللغة العربية، اسمي نور جفري. من رئيس الفصل؟ وقال عثمان: أنا يا أستاذ. وقال المدرس: ما اسمك؟ قال عثمان: اسمي عثمان. قال المدرس: الآن نبدأ دراستنا للغة العربية، هل أنتم مستعدون؟ وقال الطلاب: نعم يا أستاذ. قال المدرس: حسنا، افتحوا كتاب اللغة العربية. Okey, sekarang ni kita akan tengok makna dia. Pelajaran yang kedua, Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Mari kita belajar bahasa Arab. Baik. Okey, apa yang penting dalam teks ni? Diajar kita bagaimana nak berinteraksi. Baik, now kita tengok. Ini dialog. Dialog ini adalah di antara guru dan juga pelajar-pelajar. Baik, apa guru dalam bahasa Arab? Al-Mudarris. Pelajar-pelajar? At-Tullab. Ni pelajar-pelajar, ramai ni. Okey, lagi seorang siapa lagi dalam dialog ni? Yes, Osman. Osman ada dalam dialog ni. Baik. Guru tadi cakap, dia masuk kelas, lalu dia pun cakap masa al-khair. Masa al-khair maksud dia selamat petang. Ingat. Jadi kita dah dapat satu terms. Apabila nak ucapkan selamat petang kepada orang, kita sebut masa al-khair ataupun masa al-khair. Nak style sikit ada khair, masa al-khair. Selamat petang. Okey. Okey, boleh tulis makna bagi yang dah ada buku. Actually kat tepi ni dah ada makna dah. Ada? Oh, kat sini tak ada makna. Ada dalam muka surat saya ingat sebelum ni dalam bab 1 dia dah tulis lah apa maksud masa al-khair. Okey, lepas tu bagaimana nak jawab? Apabila orang ucap kepada kita masa al-khair, kita ucap balik kepada dia masa'an nur. Maksud dia sama, maksud dia sama, iaitu selamat petang juga. Okey. Seterusnya, kaifa halukum. Maksud dia apa khabar? Kum tu kamu semua. Okey, kalau kita ingat dalam bab yang pertama kita belajar kaifa haluka dengan kaifa haluki. Ka seorang lelaki. Kalau kita nak ucap kepada seorang lelaki kita sebut kaifa haluka. Apabila kita nak ucap kepada seorang perempuan kita akan sebut kaifa haluki. Bila nak ucap ramai kita akan ucap kaifa halukum. Ramai untuk lelaki kum, ramai untuk perempuan kunna. Kalau ramai semua tu perempuan dia akan cakap kaifa halukunna. Okey. Tapi kalau lelaki campur dengan perempuan kita akan pakai lelaki balik. Jadi kaifa halukum.
Kalau 2 orang je lelaki, 100 orang perempuan, tetap sahaja kita ucap kaifahalukum. Sebab tu ucapan kita assalamualaikum. Kita anggaplah kalau ada lelaki kita akan pakai yang lelaki punya, kita panggil kata ganti nama ni. Kum. Baik, now pindah kepada apa maksud tadi kaifahalukum? Apa khabar? Kita cuma boleh tambah kum dekat sini untuk bezakan audience kita di hadapan tu. Kalau kelas ramai, kum lah. Baik, apabila orang ucap kepada kita kaifahalukum, apa kita nak ucap balik kepada dia? Kita ucap balik nahnu bi khair. Kalau misalnya kita dalam yang ramai tu, kita ucap balik nahnu, kami bi khair, baik. Nahnu bi khair. Lepas tu walhamdulillah. Nahnu bi khair walhamdulillah. Ataupun kita boleh juga terbalik pun boleh. Alhamdulillah nahnu bi khair. Nampak? Kita boleh terbalikkan saja dia punya. Kita bawa alhamdulillah dulu boleh. Nahnu bi khair, ataupun kita sebut nahnu bi khair walhamdulillah. Kan? Dua-dua boleh, kan? Tapi yang style sikit yang ni lah. Nahnu bi khair walhamdulillah. Kan? Okey. Now pindah pula. Dialog yang seterusnya, ana mudarrisul lughatil arabiyyah. Saya guru bahasa Arab. Okey. Guru apa? Mudarris. Bahasa Arab. Nama saya Nur Jeffrey. Man, siapa? Rais, ketua, al-fasl, kelas. Guru dia tanya ni, siapa ketua kelas? Lalu yang jawab siapa? Osman. Osman pun jawab, ana ya ustaz. Okay. Jadi kalau ada orang panggil kita, man raisul fasl, siapa ketua kelas? Kita boleh jawab, ana ya ustaz. Kalau orang tanya apa lagi, manil mas'ul li hadzal amr? Siapa yang bertanggungjawab ni? Ana ya ustaz. Kalau orang tu ustaz lah. Kalau orang tu guru, ana ya mudarris. Kalau perempuan, ana ya ustazah ataupun ana ya mudarrisah. Okey, jadi kita dah dapat terms tu. Okey, guru dia pun tanya, ma ismuka? Okey, jadi sekali lagi untuk ingatkan, kalau kita tanya lelaki, ma ismuka, ataupun kita boleh sambungkan sahaja, masmuka. Kalau tanya perempuan, akan tukar ma ismuki ataupun masmuki. Kalau nak matikan boleh, masmuk, nama apa? Osman pun jawab, ismi Osman. Guru pun cakap balik, al-an, sekarang, nabda' dirasatana lil-lughatil arabiyyah. Sekarang, kita mulakan pelajaran kita untuk subjek bahasa Arab. Okey, ada terms yang baik di belakang ni. Hal antum musta'idun? Adakah kamu semua, antum, kamu semua, musta'idun, bersedia? Dia macam, are you ready lah. Are you ready? Jadi kita boleh guna terms hal antum musta'idun. Cuma kita boleh tukar. Kalau ramai kita nak tanya ni, hal antum musta'idun. Kalau seorang, hal anta musta'id. Okey. Kalau perempuan, hal anti musta'iddah. Nampak? Okay. Now, kalau kita dalam dialog ni, kita nak cakap dalam kalangan orang ramai. Yang kita nak tanya kawan-kawan kita, korang dah ready ke ni? Jadi boleh guna terms hal antum musta'idun. Dalam teks ni, hal antum musta'idun. Okay, yang ni adalah antara terms yang boleh diguna pakai. Hal antum musta'idun. Okay, bila orang tanya hal, adakah? Jadi jawapan dia sama ada ya atau tidak. Naam ya ustaz. Ya wahai ustaz. Lalu ustaz pun cakap, mudaris pun cakap hasanan. Baiklah. Okey, ini juga terms yang baik, hasanan. Jadi kita ni kalau bahasa Melayu kita banyak kata okey, okey kan. Tapi dalam bahasa Arab kita boleh guna hasanan ataupun tayyib. Tayyib, baiklah. Hasanan. Hasanan. Jadi ini salah satu style yang boleh kita pakai di dalam perbualan kita. Hasanan. Jom kita pergi. Hasanan. Jadi hasan maksud dia baik. Baiklah. Okey. Last kali guru dia cakap iftahu kitabal lughatil arabiyyah. Baiklah. Buka buku bahasa Arab. Buka buku bahasa Arab.
Baik, ini adalah dialog permulaan di dalam kelas. Yang boleh kita guna pakai. Dan sekiranya kalau ustaz masuk kelas, kan, kamu ada dalam kelas, kalau ustaz tanya benda-benda macam ni, kamu boleh jawab spontaneously, boleh jawab lah. Masa'al khair, masa'al nur. Kaifa halukum? Nahnu bi khair. Boleh jawab macam tu. Mas muka, terus jawab ismi kaza kaza, kan. Okey. Okey, now kita pergi kepada latihan yang ada dalam teks ni. Okey. Latihan yang ada di dalam teks ni adalah yang pertama sekali kita tengok. Okey. Habis sahaja dialog tu, dia akan ada latihan. Baik, kita tengok arahan setiap latihan tu. Okey, latihan yang pertama, at-tadribat. Tadribat, latihan. Nombor 1, istami' waktub. Dengar. Istami' maksud dia listen. Tulis orang putih lah, listen. Listen and uktub maksud dia tulis. Listen and tulis. Boleh ke ni campur-campur? Boleh lah kan? Okey. Okey, padam lah. Main-main ustaz ni. Sekejap boleh lah kan? Okey je lah campur-campur kan? Okey, listen and tulis. Listen and write. Dengar dan tulis. Baik. Jadi latihannya, apabila ustaz sebut masa al-khair, dan sepatutnya bila kamu dengar je masa al-khair, kamu dah boleh eja macam mana nak eja masa al-khair, kan? Okey, macam mana nak eja masa al-khair? Kita akan tulis mim dulu, ma, sin, lepas tu alif, lepas tu hamzah. Okey, masa satu perkataan, petang. Al-khair, sama perkataan yang seterusnya, masa al-khair. Alamak, saya terpadam pula ni. Sekejap padam balik. Okey, masa satu perkataan, al-khair satu perkataan. Nampak Okey, masa eja balik masa al-khair. Okey, boleh. Apa lagi perkataan? Mudarris. Contohnya mudarrisul lughatil arabiyyah. Tambah satu lagi perkataan al-lughatul arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah maksud dia bahasa Arab. Boleh aja tak? Tanpa melihat buku. Ingat je, al-lughah al-arabiyyah. Nampak lughah al-arabiyyah. Kejap Okay, now kita berpindah kepada latihan yang kedua. Okay, latihan yang kedua cerita tentang qul sahih atau khata'. Sebutkan betul ke salah. Betul atau salah. Okay, now dengar, ustaz baca, kamu rasa betul ke salah? Kamu sendiri akan sebut ni. Bila kamu tengok video ni, kamu tengok, kamu akan kata sahih. Sahih maksud dia betul, khata' maksud dia salah. Okay, sebut sahih ke khata'. Nur Jeffrey mudarrisul lughatil injiliziyah. Sahih atau khata'? Jawapan dia khata'. Kat sini khata'. Sebab apa khata'? Nur Jeffrey tadi betul nama dia, tapi dia bukan mudarrisul lughatil injiliziyah. Dia adalah mudarrisul lughatil arabiyyah. Dia adalah guru bahasa Arab. Injiliziyah ni English. Nampak dia adalah guru, bukan. Jadi khata'. Bisa buat kha je. Okey. Uthman raisul fasl. Sahih atau khata'? Sahih, betul. Pandai. Okey, sahih.
Jim, at-tullab musta'idduna lidirasatil lughatil arabiyyah. Pelajar-pelajar at-tullab musta'id tadi apa? Bersedia. Pelajar-pelajar bersedia untuk belajar bahasa Arab. Sahih atau khata? Jawapannya kan dia orang cakap apa tadi? Naam. Jadi jawapannya sahih. Okey, dal. Ad-dirasatu fi sabah. Pelajaran tadi tu pada waktu pagi. Sahih atau khata? Jawapan dia? Sahih. Salah. Jawapan dia khata. Salah, khata. Kenapa? Kenapa salah pula? Sebab cikgu dia masuk tadi dia sebut apa? Masa'al khair. Dia sebut masa'al khair. Selamat petang. Takkanlah pelajaran itu pada waktu pagi. Jadi jawapan khata. Now pindah kepada yang seterusnya. Okey. Nombor 3 jawapan arahan dia ajib. Ajib itu maksud dia jawab. Ajib. Kalau kawan kita tak nak jawab, cakap ajib. Ajib ni, jawab. Okay, jawab. Okey, maksud dia apa? Jawab. Soalan dia, ma ismuka ataupun masmuka ataupun masmuki. Apa kita nak tulis kat sini? Bagi yang dah ada buku, sila penuhkan buku ni. Jawab semua ni. Ismi. Jadi kamu tulis ismi. Siapa nama kamu? Katakanlah nama kamu adalah Justin. Ismi Justin. Bieber. Justin Bieber. Okey, tulis nama Justin Bieber. Ismi Justin Bieber. Contohlah, kalau nama kamu Justin lah. Kalau nama kamu apa? Nama apa? Majid, tulislah Majid. Ismi Majid tulis. Okey, hal anta mudarris? Adakah kamu guru? Jadi jawab. Kalau bila soalan hal, adakah? Apa dia jawapan dia dah? Jawapan dia adalah na'am ataupun la. Jadi hal anta mudarris? Na'am ke la? Jawapan dia la. Kamu bukan guru, kamu adalah pelajar. La. Jawab boleh. Ana talibun. Saya adalah pelajar lelaki. Ini pelajar lelaki. Kalau perempuan, ana talibatun. Boleh. Jadi la ana talib ataupun la ana talibah. Okey, Jim. Man al-ghaibul yawm? Siapa yang ghaib hari ini? Ghaib ni maksud dia apa? Tak datang lah, ghaib. Dia ada hadir, orang yang datang, dan ghaib, orang yang ponteng. Okey. Bila sebut ponteng ni, Ustaz nak bagi tahu sikit, tolong isi attendance dalam link yang Ustaz bagi dalam psikologi tu. Link dia apa? Dia bukan bahagian assignment kamu tu, dia bahagian pada updates ataupun latest ke Ustaz pun tak tahu dalam app kamu tu. Tolong isi attendance dalam tu. Sebab kalau banyak kali tak datang, dia akan bermasalah. Okey. Okey, soalan dia, man al-ghaibul yaum? Siapa yang ghaib hari ni? Jadi jawapan dia, kamu rasa siapa tak datang hari ni? Okey, contohnya yang tak datang itu Muhammad. Kita pun tulis Muhammad ghaib. Ghaib ada hamzah ni. Dia tak penuh lah bila kita padam tu. Man ghaib. Okay, Muhammad ghaib al-yawm. Itu dia macam tu. Muhammad yang ghaib hari ni. Dia yang tak datang. Okay, dal. Masa al-khair. Jawab dia. Masa an-nur. Isilah sendiri. Masa an-nur. Itu dia laju lah. Masa an-nur. Okay. Man anta? Man anti?
Okey, kalau orang tanya kepada kita, man anta, siapa engkau? Kita boleh cakap ana siapa? Ana Fahmi, ataupun nama kamu tadi, nama dah beritahu dah atas ni. Cakaplah, saya bapa engkau. Ana sebutlah nama kamu, ana Fahmi contohnya. Ana Fahmi. Okey dah. Okey, now kita tengok pada latihan keempat, Iqra wa mayyiz, baca dan bezakan. Tengok. Dalam bahasa Arab adalah bahasa yang sensitif. Ada banyak bahasa yang sensitif ni. Antaranya macam bahasa Mandarin juga sensitif. Pronunciation, kamu salah sebut, dia akan membuatkan orang tu salah faham. Kan? Bahasa Melayu pun sensitif juga, tapi dia tak sesensitif bahasa Arab ni. Contoh okey. Perkataan ni bunyi dia sama. Yang pertama ismun, yang kedua ithmun. Ismun adalah nama. Ma ismuka, apa nama kamu? Tapi kalau kita kata ithmun maksud dia dosa. Ma ithmuka, apa dosa kamu, kan? Jadi is dengan if. Tha itu disebut dengan ma ithmuk. Jadi jangan tanya orang ma ithmuk. If itu maksud dia, ismun maksud dia dosa. Sebut betul-betul ismun. Ma ismuka ataupun masmuk. Okey, ba hal dengan hal. Hal maksud dia adakah, hal maksud dia rungkai, merungkai. Halun. Okey, jadi nak tanya orang hal anta, adakah engkau? Jangan tanya hal anta. Salah maksud dia. Tak boleh difahami apa kau nak tanya ni. Hal itu merungkai, kan? Okay, next. Mana ni? Okey. Al-Gharbiyah dengan Al-Arabiyah. Yang ni pula sensitif dari segi ejaan. Beza dia apa kat sini? Bezanya pada yang ni ghain, yang ni ain. Ghain dan juga ain. Jadi jangan tertinggal titik dan jangan terletak titik, jangan. Bahasa Arab begitu, sensitif. Jadi orang ingat, sebab Gharbi maksud dia barat. Al-Gharbiyah, barat, kebaratan. Al-Arabiyah, Arab, bahasa Arab. Arab maksudnya Arab. Yang ni barat, west. Beza tu. Kedal juga Ra'sun dengan Rais, kepala dengan ketua. Ustaz maksud dia ustaz. Yang ni istad maksud dia stadium. Dekat sini ni tulis makna ni. Okay, yang terakhir nurun dengan narun. Nur maksud dia cahaya, nar maksud dia wama adraka ma hiyah narun hamiyah. Nar maksud dia api, cahaya api. Okay. Now, okay, nombor 5 ni apa pula maksud dia? Iqra, baca, ma'a mura'atin nabar wat tanghim. Baca dan raikan juga intonasi dia. Intonasi sebutan. Bunyi sebutan tu. Baik. Jadi, kita tengok ayat yang pertama. Hal anta musta'id. Apa maksud dia ni? Adakah awak bersedia? Jadi, jangan kita baca hal anta musta'id. Dia tak ada intonasi, kan? Adakah engkau bersedia? Bila kita nak tanya, are you ready? Ataupun awak bersedia? Hal anta musta'id? Macam tu. Itu nadanya. Hal anta musta'id? Macam tu. Barulah real. Kan? Okey. Ba, hal anti musta'iddah? Okey. Ikut Ustaz boleh. Hal anti musta'iddah? Hal anti musta'iddah? Sebut pun macam nak tanya lah. Okay, apa beza atas dengan bawah ni? Yang ni nak tanya lelaki, yang ni nak tanya perempuan. Seorang lelaki kita tanya atas ni, seorang perempuan kita tanya yang bawah ni. Contohnya kita nak tanya adik kita lelaki, engkau dah sedia ke ni? Kita nak keluar pergi town ni. Jadi hal anta musta'id? Soalan tu, hal anta musta'id?
Kalau kita nak tanya kakak kita, hal anti musta'iddah? Adakah engkau dah bersedia? Okay, now pindah kepada jim. Iftah kitab al-lughatil arabiyyah. Dal, iftahi kitab al-lughatil arabiyyah. Ha, ana muhadirul lughatil arabiyyah. Ana muhadiratul lughatil injiliziyah. Sorry. Ana muhadirul lughatil injiliziyah. Ana muhadiratul lughatil injiliziyah. Okay. Okay, yang nak beritahu jim ni menyuruh. Bila suruh, kena nada suruh. Iftah kitab al-lughatil arabiyyah. Buka buku bahasa Arab. Yang ni pun nak suruh juga, tapi suruh perempuan. Iftahi. Atas ni suruh lelaki, bawah ni suruh perempuan. Iftahi kitab al-lughatil arabiyyah. Itu beza nak suruh lelaki dengan perempuan ni. Kalau kita nak suruh lelaki ni, dia bunyi keras sikit. Iftah. Kalau perempuan, iftahi. Lembut sikit. Dia tak matikan benda tu, dia bubuh ya dekat belakang. Nampak? Kalau nak suruh lelaki duduk, suruh dia ijlis, duduk. Nak suruh perempuan duduk, ijlisi. Lembut sikit. Ijlisi. Okay. Okay, yang last ni, ana muhadirul lughatil injiliziyah. Saya guru bahasa Inggeris. Muhadir ni pensyarah. Muhadir pensyarah. Ini perkataan yang penting juga ni, korang kena ingat ni. Muhadir maksud dia, muhadir pensyarah. Mahadi itu bekas Perdana Menteri, tapi muhadir adalah pensyarah. Okey, pensyarah lelaki, pensyarah perempuan. Apa beza dia? Bezanya pada ta ni. Nampak ta ni. Baik. Ada latihan lagi, kita tengok ni yang terakhir kot. Latihan. Okey, latihan untuk ni rattib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlah. Susun perkataan yang berikut supaya menjadi satu ayat. Baik, dia bagi rais. Rais maksud dia ketua. Osman nama orang. Al-fas kelas. Buat satu ayat yang lengkap daripada 3 perkataan ni. Okay. Jadi biasanya kita akan cari benda yang paling kata nama khas, kita bubuh kat depan. Okay. Kalau jumpa ayat macam ni lah, kita akan buat Osman dulu lah. Jadi Osman nombor 1, letak balik Osman. Okey, lepas tu Rais nombor 2, ketua kelas. Osman, Rais, Al-Fas. Nampak Okey. Boleh. Nombor 2 ni. Nombor 2 apa? Ni ada dalam teks. Mana nombor 1? Iftahu dulu. Iftahu kitab al-lughah al-arabiyyah. Okey, Jim. Mana dulu ni? Dirasatana nabda'u al-malayuyyah al-lughah. Lil-lughah. Okey, kita akan start dengan nabda' dulu. Nabda' kita mulakan dirasatana, pelajaran kita, lil-lughah al-malayuyyah. Ini sebenarnya ambil je daripada teks yang pertama tadi. Kan cikgu dia ada sebut tadi. Lama saya ingat pula. Cikgu dia ada sebut tadi. Nabda dirasatana lil-lughatil arabiyyah. Kita mulakan pelajaran kita untuk bahasa Arab. Jadi latihan tu tukar yang belakang ni je malayuyyah, bahasa Melayu. Jadi silap. Okey, jadi tukar je. Susun balik ikut apa yang kita belajar tadi. Okey, yang ni. Nak bubuh mana dulu nombor 1? Dal ni. Kita akan letak dulu Muhammad dah dulu. Muhammad mudarris al-lughah al-arabiyyah. Okey, mana? Nahnu bi khair walhamdulillah. Okey, selesai latihan kita. Okey, semua boleh faham? Okey. Jadi kalau semua faham, alhamdulillah, kita sambung untuk apa tadi? Untuk bahagian yang seterusnya pula selepas ini. Assalamualaikum. Macam mana nak tutup?